لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati Imam tugas pencara majlis, pengurusi masjid, imam-imam, bila-bila, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama datang ke rumahnya dan untuk mendirikan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati keberadaan kita daripada mula kita berada dalam majlis pada hari ini hinggalah kita kembali ke rumah kita kelak. Muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi hak ke atas dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala melebihkan, mengutamakan dan memuliakan sebahagian daripada makhluk ke atas makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga melebihkan sebahagian setengah tempat lebih daripada tempat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan, melebihkan, mentafdilkan waktu tertentu berbanding waktu-waktu yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan para anbiya, telah memuliakan para anbiya berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memuliakan di kalangan anbiya itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad, melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga telah memuliakan Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah dan Masjidil Aqsa melebihi tempat-tempat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah haram Mekah, Masjidil Haram itu lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan-bulan yang haram berbanding bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala kata, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. 4 daripadanya adalah diharamkan, dimuliakan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding bulan-bulan yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bulan-bulan yang tertentu untuk dijadikan bulan untuk mengerjakan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Dan malam Lailatul Qadr
lebih daripada malam-malam yang lain. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dalam satu malam 1 detik lebih daripada waktu yang lain, iaitu 2/3 malam. Begitulah topik kita pada hari ini, iaitu kita akan bincangkan kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, dan demi waktu fajar dan malam yang 10. Ibnu Abbas bila mentafsirkan maksud walayalin ashr, Ibnu Abbas kata 10 hari ini ialah 10 malam ini ialah termasuklah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Maksudnya, tidak ada satu amalan salih yang dilakukan pada suatu hari yang lebih disukai, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ibadah yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tuan-tuan, kita berada sudah hampir dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah salah satu daripada bulan haji dan juga salah satu daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud bulan-bulan yang diharamkan, tuan-tuan? Diharamkan untuk kita memulakan peperangan. Dan dimaksudkan bulan yang haram juga ialah ibadah pada bulan-bulan yang haram ini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding bulan-bulan yang lain. Kita berada pada bulan Zulqa'dah. Kita sedang berada di awal, di hampir ke awal bulan Zulhijjah, bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada satu ibadah yang paling disayangi, disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Lalu sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sahabat tanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Adakah ianya lebih mulia, lebih afdal daripada jihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun. Bermakna amalan 10 hari awal pada bulan Zulhijjah ini, Nabi kata lebih disukai, dicintai daripada jihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan rajulun kharaja binafsihi wa malihi, yang keluar, seorang lelaki yang keluar daripada rumah dia dengan hartanya, dengan nyawanya, thumma lam yarji' min dhalika bi syai', kemudian dia tak balik dah, tak pulang dah, dia dengan tunggangan dia, dengan hartanya semuanya habis, yakni mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya, tuan-tuan, ibadah pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kita berada berhampiran.
apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksudkan dengan ibadah yang disayangi. Tuan-tuan tahu apakah kesannya bila mana kita melakukan amalan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana bila mana kita melakukan sesuatu yang disukai oleh isteri kita, sebagaimana kita seorang anak bila melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu arahan yang dikasihi, disukai oleh ibu dan ayah kita, sebagaimana kita seorang isteri bila melakukan sesuatu perkara yang disayangi dan disukai oleh suami kita, hasilnya ialah mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba dengan Allah, dan bagi makhluk mendapat kasih sayang, cinta daripada makhluk. Tuan-tuan, apakah kesan bila mana kita disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mengasihi Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesan dia bila mana seorang hamba itu mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala? Yaghfir lakum dhunubakum, dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keampunan ni tuan-tuan sesuatu perkara yang mahal. Tidak ada gunanya kita dapat pahala yang banyak, tetapi dosa-dosa kita yang besar tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amalan banyak, tapi dosa kita lagi banyak. Apa natijahnya? Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridai Allah dan akhirnya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula orang khaffat mawazinuh, ya ringan timbangan amalan kebaikannya nak dibandingkan dengan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah, tempatnya ialah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, yang lebih penting dalam kehidupan kita, kita dapat pahala, dapat sawab, ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Allah sebut, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah kata suruh kerja apa? Pertama sekali bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya syurga Allah Subhanahu wa taala menanti kamu. Dan bersegera untuk kejar syurga Allah, bermakna pengampunan itu kesannya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya, bila mana kita melakukan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat cinta Allah, kita dapat maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita buat amal kebajikan? Pada 10 kita bersungguh-sungguh ijtihad, mujtahid, bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan 10 awal Zulhijjah, iaitu nak dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah,
Adakah ini lebih mulia daripada jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, ya, lebih hebat daripada jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pengetahuan sahabat, tidak ada amalan yang paling hebat selepas daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qala al-iman billah. Qala thumma madha? Qala jihadun fi sabilillah. Qala thumma madha? Qala hajjun mabrur. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amalan yang paling mana yang paling afdal, yang lebih utama, yang paling penting untuk kita lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu billahi wa rasulih." Beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya Nabi, "Thumma madza?" Selepas tu apa lagi amalannya ya Rasulullah? Ini kesungguhan sahabat, al-hirs, kesungguhan sahabat untuk mencari amalan-amalan kebaikan. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah sahabat, dia tahu amalan yang paling mulia selepas daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya ialah jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya istimewanya 10 awal bulan Zulhijjah ini, dia lebih mulia daripada jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada satu bulan yang cukup mulia, bulan yang cukup agung, dan kita akan menjengah satu bulan yang lebih hebat, iaitu bulan Zulhijjah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana apa dia mulia? Kan Ustaz dah sebut mulia, kenapa hebat sangat? Kenapakah hebat sangat? Apakah yang ada pada bulan Zulhijjah ini? Pertama sekali kita tahu, bulan Zulhijjah adalah salah satu daripada 3 bulan haji: Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Allah sebut dalam Al-Quran, "Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, haji itu, ibadah haji itu ashhurum ma'lumat, pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi pertama sekali, bulan Zulhijjah ini bulan haji. Kita sebut dah tadi, saya sebut dah tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Bukhari dan Muslim. Amalan yang afdal selepas jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, hajjun mabrur. Kerana pada bulan Zulhijjah inilah umat Islam seluruh dunia, orang Malaysia datang awal lagi, hujung-hujung Syawal dah ada, kan? Hujung-hujung Syawal ni dah pergi dah, sebelum ni lagi, dan hampir dah ada semua di Mekah dah kot. Ada lagi kot yang last sebarang kali. Baik, ibadah haji ini satu perkara yang besar, hingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajjun mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah." Haji mabrur ini, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tidak ada balasan lain melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kalau ada kemampuan, ada harta, ada duit, kena pergi buat haji. Saya dapat
maklumat, taklimat daripada dengar taklimatlah daripada tabung haji, orang Perlis tahun ni sahaja yang tolak tak nak pergi haji 100 lebih. Kalau tolak tu kerana keuzuran ataupun kerana duit dah sampai giliran duit tak cukup, tak apa. Kalau seandainya yang tolak itu dengan alasan pelbagai yang tak masuk akal, ini satu perkara yang cukup merugikan. Ibadah haji ini tuan-tuan, terutamanya orang yang muda, ibadah haji ini memerlukan stamina, memerlukan tenaga. Jadi kita yang muda-muda yang cukup duit kena pergi. Tak boleh tunggu dululah, tak apalah, rasa muda lagi dah, rasa muda lagi dah kena buat haji. Tak. 100 lebih ramai tuan, nak nisbahkan rakyat Perlis lebih kurang 250,000 sahaja. 100 lebih tolak. Ibadah haji ini laisa lahu jazaa illa al-jannah. Ibadah waktu muda ini lebih senang. Sebab tu Nabi kata irtanin khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Pertama sekali apa tuan-tuan? Antaranya ialah syababaka qabla haramik. Waktu muda kita sebelum datangnya waktu tua. Waktu tengah cergas inilah buat ibadah seronok. Waktu tengah muda ni lah nak solat panjang pun sikit tak ada masalah. Bila mari tua ni tuan-tuan, tempat berdebu sikit batuk kan, sakit urat dan sebagainya. Jadi antara kemuliaan Zulhijjah ini sendiri ialah padanya ada hajjum mabrur. Bagi mereka yang buat bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, man hajja fala yarfus wala yafsuq raja'a ila baitihi ka yaumi waladathu ummi. Barang siapa yang menunaikan haji, dalam haji itu dia tidak melakukan perkara-perkara yang fasik, dia tidak melakukan perkara-perkara yang menimbulkan syahwat dia, raja'a ila bait ka yaumi waladathu ummi. Dia kembali ke rumah dia seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Tuan-tuan, seronok tu. Sebab itulah yang muda kumpul duit daripada sekarang. Kalau boleh kumpul duit untuk beli kereta, nak beli barang-barang mainan macam-macam, nak beli apa-apa idaman hati, nak beli, utamakan perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu. Mesti kena ada. Yang datang pada hari ni atuk-atuk, ayah-ayah pesan kepada anak, mesti ada bahagian allocation, mesti ada kena simpan untuk pergi buat haji. Bagi ayah yang berharta, anak lahir, daftar terus, sebab menunggu yang lama. Saya register tahun 2009, saya tarikh sayanya saya tengok 2039, lagi 19 tahun. Jadi haji ini bukan kita ambil remeh. Jadi daripada masa sekarang lah kita berazam untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji ini perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk menunaikan haji. Dalam surah Al-Hajj, ya'tuka rijala, nescaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dengan unta, dengan tunggangan-tunggangan unta yang kurus, kerana jarak jauhnya perjalanannya, unta yang gemuk jadi kurus. Ya'tuna min kulli fajjin amiq, nescaya mereka ini datang daripada segenap pelosok dunia. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum,
untuk mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk diri mereka. Tuan-tuan, manfaat istifadah ibadah haji ini cukup banyak. Antaranya, haji juga mendidik manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada pertama kalinya kita melafazkan talbiyah bila mana kita masuk dalam ihram, bila mana kita bermiqat, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa maksud dia, tuan-tuan? Kita duk dengar, tuan-tuan. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami sahut seruanmu, ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, seruan yang tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermakna, tuan-tuan, antara faedah yang besar bila mana kita menunaikan haji ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi, 1, 2, 3. Saya tak nak fokus sebab ni. Baik, antara hebatnya bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah ini, pertama sekali adanya ibadah haji. Yang kedua, pada bulan Zulhijjah juga adanya hari disebut Yaum Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sebut, Nabi kata, "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula." Maksudnya, tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hambanya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan hari Arafah. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan dirinya. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga dengan malaikat kerana hamba-hambanya berkumpul di satu tempat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di satu tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka ni, dengan rasa bangganya. Allah kata begitu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu ashiyatan Arafah bi ahli Arafah fayaqulu unzuru ila ibadi atawni syu'than ghubra. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga dengan hambanya pada yang ada di Arafah di hadapan para malaikat, dan dia berfirman, lihatlah kalian semua hamba-hambaku itu. Yani Allah kata kepada malaikat, mereka mendatangiku dengan keadaan kusut masai dan penuh debu pada hari yang mulia, hari yang besar, tuan-tuan. Pada hari ini juga, pada waktu orang-orang di Mekah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya berbondong-bondong berkumpul, jemaah haji berkumpul berada di padang Arafah. Yang pernah pergi tengok macam putih semua, tuan. Kalau kita tengok nanti TV putih semua, dengan pakaian yang satu, dengan niat yang satu.
Tidak ada beza di antara yang kaya yang miskin. Tidak ada beza yang cantik, yang hitam, yang putih. Semuanya memakai kain putih. Yang lelakinya berihram dengan hanya 2 helai pakaian, tidak berjahit. Hebat mana dia, sekalipun rajakah dia, Perdana Menterikah dia, siapakah dia, dia tetap bila mana menunaikan ibadah haji, sama je dia, hanya kena pakai 2 helai kain je. Mungkin mahal sikit pada orang lain, tapi tak ada mahal mana. Apa mereka buat? Tidak ada lain, mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa yang sama, pada 9 Zulhijjah, kita orang-orang yang tak berada di sana disunatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berpuasa. Apa kelebihan puasa pada hari Arafah? Tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Orang yang berpuasa pada hari Arafah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu, setahun lalu dan setahun yang akan datang. Pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentang banyak dosa, tiap-tiap hari banyak dosa. Lidah kita selalu mengungkapkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita kadang-kadang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita lagi teruk, tuan-tuan, dengan media sosial sekarang, dengan handphonenya dan sebagainya, melihat aurat, melihat maksiat dan sebagainya. Kita semua memerlukan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rebutlah hari pada hari Arafah, memperbanyakkan amalan dengan berdoa, dengan berpuasa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara ibadah yang digalakkan untuk kita yang berada di tanah air ini pada bulan Zulhijjah juga ialah dengan memperbanyakkan tahmid, tasbih, tahlil dan takbir. Dalam satu riwayat dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila mana masuknya sahaja 1 Zulhijjah, bila mana masuk 1 Zulhijjah, Abu Hurairah ni bila masuk ke pasar dia bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat lain juga memperbanyakkan takbir dan amalan-amalan kebajikan pada 10 awal Zulhijjah. Ulama beza pandangan. 10 awal Zulhijjah ini manakah lebih mulia daripada 10 awal Zulhijjah dengan 10 hari akhir Ramadan? Wallahu ta'ala alam. Saya tak ada kata 10 akhir Ramadan, ada kata 10 Zulhijjah. Saya tuan-tuan, saya tak nak suka. Saya kata, bagi saya, kita lakukan, kita rebutlah peluang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafdil kita serah, tak kisah yang mana afdal, yang mana mafdul. Yang penting kita rebut peluang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seterusnya antara perkara juga yang disunatkan bila mana masuknya, antara perkara yang menyebabkan juga Zulhijjah awal ini besar, kerana di sana adanya ibadah kurban, kan? Hari raya Idul Adha, ibadah kurban satu ibadah yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada', Nabi mengorbankan 100 ekor unta. Bukan sikit unta, bukan seekor, 100 ekor unta.
Nabi mengorbankan 100 ekor. Ini ibadah yang besar. Tidak ada satu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari An-Nahr, Yaumun Nahr, melainkan menumpahkan darah. Jadi kita yang ada kelapangan, ada duit lebih sikit, maka sepatutnya kita kena melakukan ibadah korban. Kita anggap mudah kan, kita rasa alah sunat je. Ya sunat. Tapi dalam mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan sebahagian pandangan Hanabilah mewajibkan ibadah kurban. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabna al-musallana." Barang siapa yang ada harta, ada kelapangan, ada duit lebih, bahasa mudahnya, tetapi tidak melakukan ibadah kurban, Nabi kata, jangan kamu hampiri tempat solat kami. Pertama, dalam hadis ini seolah-olah Nabi memberi ancaman kepada orang yang kaya, orang yang berduit, kan, bagi warning. Sesiapa yang ada duit tapi kedekut, bahasa kita lah, kedekut untuk buat korban, jangan main dekat dengan masjid ni, tempat kita nak solat. Dalam hadis ini juga menunjukkan kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha ni Nabi tak buat di masjid. Nabi buat tempat musalla, kawasan lapang. Dan banyak riwayat yang sahih mengatakan Nabi tak solat Idul Adha dalam masjid. Nabi solat di musalla. Kita kalau boleh lah, kalau tak ada halangan, terpaksa lah tengah-tengah nak solat, hujan tuan, habis berjeruk habis, kan. Malaysia ni kan hujan tak tentu, kalau Arab lain sikit kot. Baik, barang siapa yang ada kelapangan, ada duit lebih, ada harta lebih, tapi dia tak buat ibadah korban, satu khalal, satu kerugian yang besar. Tuan-tuan, adakah dengan kita buat ibadah kurban ini kita nak tunjuk kita kaya? Tak. Adakah kita buat ibadah kurban ini kita nak daging dia? Tak. Ibadah kurban ini ialah menandakan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menandakan, membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak rasa, tak terima pun darah dia, tak terima pun, tak ambil kisah pun pasal dagingnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi Allah nilai ialah iman, takwa kita. Kenapa kita buat ibadah kurban? Kerana inilah manifestasi daripada ibadah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam bila mana terima saja wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dia mesyuarat dengan anak dia, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Dia kata kepada anak dia, Allah Subhanahu wa taala nukilkan dalam Al-Quran, wahai anakku, aku tengok dalam mimpiku aku sembelih kamu, fanzur madza tara. Nabi Ibrahim tanya anak dia, Nabi Ismail, fanzur madza tara, apa pandanganmu?
Kata Nabi Ibrahim dengan penuh kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati fa'al madza tu'mar. Lihat seorang anak dan seorang ayah. Dia tahu mimpi para anbiya bukan wahyu. Mimpi kita bukan wahyu, merapu banyak. Kan? Mimpi para anbiya adalah wahyu. Lalu jawab Nabi Ismail, ya abati fa'al madza tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah, kerjakanlah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Satajiduni insyaallah sabir. Nescaya kamu akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Lihat bagaimana seorang ayah didik anak dia sehinggalah bila mana sampainya wahyu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan rela menyerahkan nyawa sekalipun. Tuan-tuan, kita tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembelih anak kita. Kita hanya digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda memperingati Ibrahim alaihi salam mengorbankan anaknya, kemudian digantikan dengan kibash daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengorbankan haiwan pada hari raya kurban. Nabi Ibrahim AS Nabi yang hebat. Sebab itulah kita diperintahkan, antara selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkatilah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah berselawat ke atas Nabi, kamu telah berkati Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah bila mana kami telah uji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian. Fa'atammahun, Nabi Ibrahim telah menyempurnakan segala ujian. Nabi Ibrahim diuji banyak, tuan-tuan. Diuji kahwin, Allah Subhanahu wa taala lepas kahwin dapat anak, kena pergi tinggal di kawasan tandus. Selepas besar diuji untuk disembelih. Ujian yang besar. Daripada mudanya dibakar hidup-hidup tak mati, sehinggalah peringkat terpaksa bunuh anak sendiri, sembelih anak sendiri. Fa'atammahun, apa ganjarannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Inni ja'iluka lin-nas imama. Aku jadikan engkau wahai Ibrahim bagi semua manusia contoh ikutan, imam. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kita fardu haji. Apa sahaja perbuatan yang dilakukan oleh Hajar, cari air, maka hari ini kita buat sebagaimana dilakukan oleh isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim melontar, kita melontar, tapi kita bukan melontar syaitan dah, kita melontar jamrat. Dahulunya Nabi Ibrahim melontar lain. Setengah orang geram sangat, ambil selipar dengan selipar-selipar, dia baling dekat jamrat, tuan-tuan. Syaitan apa dekat jamrat tak tahu, ataupun syaitan dekat dia sendiri. Semua perbuatan Ibrahim akhirnya kita lakukan sebagai kenangan janji Allah Subhanahu wa taala, inni ja'iluka lin-nasi imama. Umat kemudiannya mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim. Sembelihan begitu juga.
Bukanlah kita sembelih kerana kita nak dagingnya, tetapi untuk menandakan ketakwaan, kepatuhan kita, cinta kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kasih yang lebih hebat melainkan mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, tidak ada orang. Allah Subhanahu wa taala bagi free kita semua. Nyawa kalau nilai balang, satu balang oksigen, tuan-tuan nilai satu balang oksigen itu berapa harga dia? Yang kita duk seduk tiap-tiap hari. Kita buhlah harga RM20. Satu balang tu tahan setengah jam ke sejam ke atau 2 jam. Tuan-tuan kali dengan 24 jam, kali dengan tiap-tiap hari setahun, berapa juta tuan-tuan kena bayar bau oksigen sahaja. Ini belum tentu mata lagi, belum tentu hidung lagi, belum tentu bulu hidung lagi. Itu pun tidak boleh kita bayar. Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, dan antaranya Allah Subhanahu wa taala setahun sekali disyariatkan untuk kita berkorban. Itu pun kita tak nak buat. Tuan-tuan, setengah orang dia boleh berkorban untuk beli rokok yang harganya dekat RM20 sekarang, satu kotak. Bayangkan satu hari setengah kotak dia isap RM10 sehari. Sebulan lebih kurang RM300. Sekarang harga lembu korban satu bahagian 600 hingga ke 700. Kalau dia simpan, tuan-tuan, RM10 sehari saja, lepas 2 bulan dia boleh korban dah. Betul tak? Nak korban kambing harga RM1000, simpan dalam 3 bulan boleh korban kambing. Bukan masalah lain, masalahnya ialah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, sahabat-sahabat qalu sami'na wa ata'na. Ini panggil sahabat. Bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu, qalu sami'na wa ata'na. Akan kami dengar dan kami patuh. Kita begitulah, tuan-tuan, dalam masalah ini. Bila mana setiap kali adanya ibadah kurban, ada duit, pakak-pakak buat. Bukan kerana tunjuk kita ada duit, kita sembelih lembu, tak. Kerana ketakwaan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak kejar, inilah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada satu bulan yang cukup hebat. Akan datang bulan Zulhijjah. Oleh kerana itu saya seru tuan-tuan sekalian dan diri saya sendiri, marilah sama-sama kita memperbanyakkan amal kebaikan, amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira daripada sekecil-kecil amalan sehinggalah sebesar-besar amalan. Bermula daripada masuknya 1 Zulhijjah sehinggalah tamatnya 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan pada hari-hari tersebut dapat membebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan amalan yang kita lakukan tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada amalan yang kita lakukan melayakkan kita untuk mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, yang hasilnya ialah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslim muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekadar tu dahulu. Saya buka soalan. Kalau ada soalan boleh tanya. Ya. Ya. Ya, ya. Dia ada asal tak boleh kewangan dari kadang-kadang dia perlu buat haji atau menaikkan haji lagi. Ada lain amalan yang boleh gantikan asal tak buat haji dia. Asal tak puas hati. Dia menaikkan haji. Tapi dia rasa ada kewangan belum lah, ada tanya yang berlaku dia tak buat haji. Adakah dia perlu ulangi lagi menjaga haji ataupun amalan-amalan lain yang perlu ganti? Lalu dia Ustaz, berhubung dengan rosak yang Allah bagikan kepada orang yang tak menaikkan haji
Baik, ada lagi soalan lain? Tuan Haji tanya, dia kata kalau kita rasa kita dah buat haji, kita rasa tak puas hati, nak buat lagi, rasa tak puas hati, ada rasa benda tak kena, kita rasa macam tak puas je buat, kan? Gitu maksud dia. Dan kalau boleh kita nak pergi sekali lagi. Pertama sekali saya kata nak pergi sekali lagi sekarang mahal, tuan, kan? Sekarang ni nak pergi haji tak macam dahulu. Kali kedua dia tak ada subsidi lah. Kali kedua. Tapi kalau kita ada duit juga, saya tak boleh nak halang. Kalau kita mampu, sebab haji ini ialah berkaitan dengan kemampuan. Siapa-siapa yang mampu, tak ada masalah. Dia mampu, dia kata duit dia banyak dan dia tak potong queue orang, maka dia dapat pergi sekali lagi. Masya Alhamdulillah. Baik, dia tanya juga amalan. Apa amalan saya boleh buat? Ya, amalan boleh tak ada menolak. Amalan sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Amalan pertama sekali, amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya baik berlaku. Ada orang, tuan, dia suka cari amalan-amalan yang pelik, amalan-amalan shortcut. Ni perangai orang Melayu, kan? Dia suka cari amalan shortcut. Oleh kerana dia banyak dosa. Kita azan dulu, tak apalah. Kita azan tu kita sambung. Baik. Apakah amalan yang dia boleh buat untuk tampung segala amalan? Tuan-tuan, segala amalan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kita boleh buat. Islam dia tak ada kasta. Orang yang kaya sahaja bila banyak duit boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang miskin tak boleh masuk. Jadi orang kaya dia boleh bayar orang banyak-banyak, upah orang banyak-banyak mengaji untuk dia. Tak ada. Islam agama dia beri peluang sama rata. Hamba kah seorang itu, raja kah dia orang itu, miskin kah dia, kaya kah dia, Allah Subhanahu wa taala bagi sama rata. Bilal bin Rabah, seorang hamba asalnya kulit gelap, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia sehingga kan Nabi dengar tapak kaki dia di syurga sedangkan dia masih lagi di dunia. Baik. Yang kedua apa soalan tadi? Seorang itu dia tak dapat menunaikan haji. Okey, apa? Okey. Ada orang dia tak mampu menunaikan haji. Ada rukhsah tak dapat menunaikan haji. Haji ni mampu, tuan-tuan. Mampu ni pertama sekali harta. Yang kedua, tubuh badan kita sendiri. Dan yang ketiganya ialah selamat perjalanan. Kalau perjalanan tak selamat, tak wajib juga, tuan-tuan. 3 perkara. Perjalanan, nak berjalan nak sampai ke sana, tak selamat, tak wajib. Yang kedua, kita tak cukup harta kita, tak wajib. Yang ketiga, kita sakit. Sakit yang tidak membolehkan untuk kita menunaikan haji, juga tak wajib ke atas kita. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dalam skema dia tu syarat tu, tapi dia tak dapat tunaikan. Dia kata tak sampai seru ke apa. Yang tu tak sampai seru lain. Itu masalah orang Melayu yang tak sampai seru. Orang Melayu punya perangai tak sampai seru. Sampai bila nak seru, kan? Kalau main istilah seru dia macam-macam. Yang tak kahwin, kenapa tak kahwin? Tak sampai seru nak kahwin lagi, kan? Nak naik haji tak sampai seru nak naik haji. Kalau dia tahu bahawasanya haji inilah rukun Islam yang kelima. Rukun-rukun ni tonggak dalam agama. Bila tonggak agama, maka prioriti dia, bila ada harta, pertama sekali mestilah haji dahulu. Selepas keperluan lain, ada lebih lagi, pertama sekali ada nafkah anak, boleh semua, ada lebih lagi harta. Haji ialah perkara yang paling utama. Bukan rumah dahulu, bukan nak beli kereta mahal dahulu, tak. Kereta dah ada sebiji, nak bayar muka 10,000, 20,000.
haji tak buat lagi, maka ini yang satu yang tak kena, prioriti yang salah. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sekadar tu dulu kan? Tak ada dah kan? Ini kali pertama saya buka soalan, biasa tak pernah buka-buka, kali ni buka. Biasanya habis terus. Cukup sekadar tu dahulu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri saya dan tuan-tuan sekalian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita semua untuk beramal dalam bulan Zulqa'dah ini, dan dalam kita menuju Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah ini kita dapat kekuatan, kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.